Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa Abdullah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirat ummahatil mu'minin wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والشهداء والأولياء الصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخرة. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما أنه السلف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا فهم نبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدين والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita bertemu sekali lagi. Saya ingin memberitahu pada Jumaat sebelum saya mulakan kuliah saya pada hari ini, iaitu memandangkan waktu salat maghrib agak lambat sekarang ni, hampir pada 7.20, hampir maka mungkin kita memberi peluang kepada jemaah-jemaah lain yang nak ikut serta agar mereka dapat lebih masa, kerana mereka baru balik, yang ada yang baru balik daripada pekerjaan, baru balik bekerja dan sebagainya. Jadi maka saya akan insya-Allah anjakkan sedikit waktu kelas ni, sementara waktu ni daripada 7.45 pada pukul 8 malam, jadi pada jam 8 malam insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita supaya memberi masa kepada mereka yang baru pulang daripada kerja dan memandangkan waktu maghrib yang agak lewat sekarang ni, Jadi saya akan teruskan kuliah saya pada malam ini insya-Allah. Para hadirin sekalian, kita sedang membincangkan dalam masalah fiqhiyah, masalah fikih, yang mana saya telah menerangkan tentang generasi sahabat, bagaimana mereka menerima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ni belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun sahabat-sahabat ni belajar macam-macam ilmu dan kepakaran mereka berbeza-beza, Ada yang pakar dalam bidang Quran, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang fiqhiyah yang lebih afqah, lebih faqih, dan berbagai-bagai, Ada yang pakar bidang qiraat dan semacam dan sebagainya, Ada yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat ni berbeza, tidak semua sahabat sama, Ada sahabat yang memang Allah kurniakan kemahiran dalam bidang taktik peperangan, dia memang layak jadi jeneral perang, Contohnya seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, juga Amr bin Al-As sebagai contoh. Beliau juga seorang faqih, tapi beliau juga seorang yang pakar dalam bidang taktik perang juga, sehingga kan Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan pernah berada di bawah kepimpinan beliau dalam masalah peperangan. Walaupun 4 sahabat yang hebat ni, mereka masih lagi di bawah beliau dalam peperangan yang pernah berlaku yang diutuskan oleh Nabi SAW ketika beliau baru masuk Islam, Sayyidina Amr bin Al-As, Dan begitulah kita tengok banyak lagi sekali kepakaran para sahabat Rasulullah SAW. Dan kita recap balik, minggu lepas saya telah menerangkan tentang maksud ataupun definisi sahabat dari sudut fiqhiyah dan dari sudut ulama-ulama hadis. Ulama hadis dan ulama fiqh, pandangan mereka tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maksudnya definisi sahabat itu apa. Dan kita sesudah zaman sahabat bermakna timbul zaman tabi'in, bermakna orang-orang yang tak jumpa Nabi SAW dan jumpa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada tabi'in yang generasi tabi'in yang awal-awal, contohnya macam Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab dan sebagainya. Ada juga tabi'in yang pertengahan, dan ada tabi'in yang agak lewat, bermakna mereka jumpa dengan sahabat-sahabat yang akhir-akhir saja, Selepas zaman tabi'in,
lepas semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW wafat, sudah tidak ada tabi'in, bermakna kita jumpa tabi'in. Ya, tabi'in berjumpa dengan tabi'in tapi tak jumpa dengan sahabat. Itu yang bermaksudnya, yang maksudnya. Baik. Alhamdulillah, kemudian lepas zaman tabi'in kita masuk ke zaman yang kita panggil khalaf, yang ke belakang. Kita tak panggil tabi'in, kita panggil khalaf. Alright? Jadi sekarang ni kita nak bahaskan dalam masalah fiqhiyah ni, sahabat-sahabat pun khilaf. Dan daripada fatwa-fatwa sahabat itulah kita nampak ulama-ulama mazhab kumpulkan dan bahaskan dan adakan satu kaedah. Jadi kita tengok ulama-ulama 4 mazhab sebagai contoh, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh. Mereka ni merupakan mujtahid mutlak, mujtahid yang paling tinggi sekali. Sebab mereka boleh keluarkan satu kaedah mereka sendiri yang mengeluarkan hukum. Ya. Jadi dekat sini hari ini saya nak terangkan sebab-sebab kenapa berlakunya khilaf di kalangan para fuqaha dan para ulama. Ya. Ada sahabat-sahabat yang mereka khilaf. Jadi kenapa? Apa sebab-sebabnya? Quran tu satu, hadis Nabi Muhammad SAW satu. Jadi kenapa banyak sebab, banyak berlaku khilaf? Baik. Pertama sekali antara sebab berlaku khilaf ialah nombor satu dalam fiqh ialah ikhtilaful qiraat. Ya. Perbezaan dari sudut bacaan. InsyaAllah satu hari nanti saya akan terangkan selepas ini tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ada mashaf sendiri dan ada beberapa qiraat syadzah. Qiraat syadzah ni maknanya qiraat yang pelik. Yang janggal kita dengar. Ada di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi kat sini kita ambil satu contoh. Ya, ada ambil ikhtilaful qiraat, cara bacaan berbeza. Kadang-kadang ada sahabat baca baris atas, ada sahabat baca baris bawah. Contoh, saya bagi contoh dekat sini supaya kita lebih faham. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, kalau kamu mendirikan salat, maka basuhlah muka-muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah, ya, sapulah, bukan basuhlah, wamsahu mana sapulah sebahagian daripada kepala kamu, wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu, ilal ka'bain, hingga ke buku lali. Ya. Jadi dalam bab ni para hadirin sekalian, ulama-ulama dan juga para sahabat ada perbezaan bacaan. Contohnya wa arjulakum, ada yang ramai yang baca wa arjulakum, ada juga sahabat yang baca wa arjulikum. Jadi baris atas dengan baris bawah kat situ. Jadi apa perbezaannya? Kalau wa arjulakum, dia akan balik kepada faghsilu, maknanya cucilah, basuhlah. Ya, yang dinamakan cuci dan basuh ni, ambil sapu, ambil tangan basuh. Bukan setakat tuang air letak itu, bukan. Ambil sapu betul-betul bersihkan. Itu maknanya cuci. Cuci kena gesek, kena gonyol lah, maknanya kan gosok. Itu maknanya sapu ni cuci. Ataupun kita panggil basuh, ya. Kalau orang yang sahabat yang baca wa arjulikum, dia akan balik kepada wamsahu. Wamsahu ni maknanya sapu saja. Ataupun just ulurkan air, tuang kepala pun tak ada isu. Okay? Jadi that's why timbul khilaf dekat sini. Wa arjulakum atau wa arjulikum. Saya meringkaskan perbincangan ini, jumhur ulama, rata-rata ulama berpandangan wa arjulakum, maknanya kita basuh. Basuh ni maknanya kita tadlik, kita ada sapu sikit kat situ. Kita gosok kat kaki kita. Itu makna ini pandangan banyak para fuqaha dan para ulama. Ya, itu dah masalah wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, okey, baik. Jadi dalam bab ini para hadirin sekalian, that's why kalau kita pergi wuduk, saya pernah dulu, saya sini berpengalaman waktu saya belajar di Azhar dulu, saya pernah sembahyang di salah satu sebuah masjid di Mesir, di Qahirah, ya. Waktu tu saya sedang berwuduk dan tempat wuduk tu air paipnya terlalu rendah, kan, memandangkan saiz saya yang agak besar ni, ya. Jadi untuk berjongkok tu susah sikit dan mungkin takut lost balance. Jadi saya buka air, saya tadar dan saya ulurkan kaki saya. Lepas tu baru saya gosok. Sewaktu saya menadahkan kaki saya tu, saya ditegur oleh seorang Arab. Orang tua lah, mungkin imam di situ. Dia mengatakan, haram alik. Salah bukan buat macam ni. Mayan fash, kamu tak boleh buat macam ni. Kamu kena gosok macam mana pun. Tapi saya tak mau argue, because betul apa dia cakap. Sebab mereka semua bermazhab Syafi'i, macam saya juga. Tapi apa saya buat dulu, sebenarnya saya dah wuduk, saya tarik, lepas tu baru saya gosok. Sebab
memandangkan sukar untuk saya bungkukkan badan saya kerana tempat masjid terlalu kecil, kan? Jadi ini antara sebabnya. Jadi perbezaan ikhtilaful qiraat, berbeza bacaan wa arjulakum dengan wa arjulikum, dua-dua boleh dari sudut nahwu. Tapi walaupun boleh baca dua-dua berbeza, tetapi maknanya berbeza. Ini yang kita kena faham, kan? Dalam bahasa Arab, baris atau syakal memainkan peranan penting. Kalau saya katakan sebagai contoh, akala Muhammadun as-samaka, telah makan Muhammad ikan. Mana Muhammad makan ikan? Akala Muhammadun as-samaka, samak baris atas, Muhammadun baris depan. Mana Muhammad telah makan ikan. Kalau saya terbalikkan, akala Muhammadan as-samaku, maknanya apa? Maknanya ikan telah makan Muhammad. Itu beza dalam bahasa Arab dari baris ni itu, ya. That's why ada perbezaan dan khilaf, ya. Contohnya kalau kawan-kawan kita atau saudara-saudara Islam kita daripada golongan Syiah sebagai contoh, mereka bila pakai kaki ni, mereka just ada sebagainya mereka cuma ulur je, dia tak sapu, dia tak basuh, dia cuma ulur saja, just kenakan air saja. Berbeza dengan kita, rata-rata kita sapu, kita gosok, gosoklah maknanya tadlik, itu segi hukumnya. Kedua, adamul ibtila'i alal hadis, ia tidak bertemu dengan hadis tersebut. Ini boleh berlaku, tuan-tuan, banyak kali, ya. Kerana orang selalu tanya, Ustaz, kenapa satu macam saya katakan tadi, hadisnya sama, Quran sama, sumbernya sama, satu dunia pakai sama, tapi kenapa ada khilaf? Antara sebabnya adamul ibtila'i alal hadis, iaitu tidak bertemu dengan hadis tersebut. Ini boleh berlaku, tuan-tuan. Ya, ini boleh berlaku bila tak berjumpa hadis tersebut. Ini berlaku dalam zaman Nabi SAW. Kadang-kadang kita tengok Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, orang yang paling rapat dengan Nabi SAW, ya, sampai ada hadis yang mengatakan kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan iman semua manusia umat Islam sampai akhir zaman, akhir kiamat pun, maka akan lebih berat timbangan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ada masanya beliau tidak bersama dengan Nabi SAW. Mungkin beliau pergi berlayar, ada urusan tertentu di luar negara dan sebagainya, dan suatu perkara yang Nabi sebutkan itu tadi tidak mereka jumpa, ya. Jadi dekat sini contohnya, saya bagi contoh, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, antaranya iddatul hamil al-mutawaffa anha zawjiha, bermakna kita tengok ada satu bab iddah. Iddah ni bermakna satu period yang mana seorang perempuan tu kena bergabung, ya, dia tidak boleh berkahwin ketika dalam iddah. Bila banyak sebab lah, antaranya suami meninggal, antaranya bila berlaku perceraian, contohnya, biasanya berlaku perceraian 3 kali suci daripada haid. Itu pada khilaf, saya akan terangkan nanti, ya. Keduanya ketika iddah apabila suami meninggal dunia, ya, dalam Quran sebut arba'atu ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Ini dalam sebut dalam Quran, ya. Tetapi macam mana pula iddah seorang perempuan yang hamil? Bila dia sedang hamil, kemudian suami dia meninggal dunia. Ini hukumnya, seorang perempuan sedang hamil, al-hubla, ya. Kemudian perempuan itu meninggal dunia, suami dia meninggal dunia. Suami perempuan itu meninggal dunia. Selepas suami perempuan itu meninggal dunia, so berapa lama dia punya iddah? Tahu tak, tuan-tuan, pada peringkat awal, ramai sahabat, okay, berpandangan bahawa iddah seorang perempuan yang hamil, kemudian suami dia meninggal dunia, maka dia beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ya. Kenapa? Sebab mereka memegang pada ayat yang umum, bahawa Allah SWT menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, wallazina yatawaffawna minkum wa wallazina yatawaffawna minkum, isteri-isteri yang mana kematian suami mereka, maka ajal mereka ataupun iddah mereka sebanyak 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari, ya. Jadi mereka tak jumpa ada sepotong hadis yang mana Allah Subhanahu yang mana Nabi SAW telah menghukumkan kepada seorang perempuan yang baru masuk Islam, kemudian dia baru masuk Islam, dia namanya sab'iyah, ya, ini hadis sahih. Kemudian selepas itu suami dia dalam masuk Islam, suami dia pun masuk Islam dan suami dia meninggal dunia. Kemudian selepas dalam iddah tu dia telah melahirkan anak, kemudian ada seorang lelaki meminang dia, dan dia tolak pinangan tersebut kerana dia kata dia dalam iddah. Sehinggalah
cerita ini sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu beliau, maka terimalah, kahwinilah. Kalau kamu nak berkahwin, bernikahlah, tidak masalah. Jadi itu adalah hukum yang Nabi SAW sebutkan, dan dikuatkan dengan firman Allah SWT, wa ulatul ahmali ajalahunna ay yadh'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka dia punya period ataupun dia punya iddah sampai dia melahirkan anak. Jadi so-called maksudnya, pada peringkat awal sahabat ramai berpandangan 4 bulan 10 hari. Sebab based on ayat yang umum. Setelah mereka jumpa dalil yang lain, setelah mereka jumpa ada hadis yang sahih, Nabi SAW menghukumkan perempuan tersebut boleh bernikah lepas berapa hari suami dia meninggal dunia, setelah dia melahirkan anak, maka halal. Dan mereka telah ubah pandangan dengan mengatakan bahawa iddahnya telah selesai dengan melahirkan anak. Ya, jadi di situ sebab apa? Adamul ittila'i 'alal hadis, tidak bertemu dengan hadis. Itu peringkat awalnya. Setelah mereka berjumpa, mereka pun tukar pandangan mereka. Kemudian kedua, apa lagi contohnya tuan-tuan? Okey, contoh yang kedua, saya nak bagi contoh kat sini, riba al-fadl. Riba, pasal masalah riba, ya. Masalah riba ni maknanya apa? Okey. Ada ulama berpandangan 3 jenis riba. Baik, pada peringkat awal, sahabat yang faqih seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang alim, yang faqih, yang dekat dengan Nabi SAW, yang dapat doa dengan Nabi SAW tentang kedalaman, keluasan ilmunya, ya. Maka mereka semua telah berpandangan bahawa la riba illa fin nasi'ah. Maknanya tidak ada sebarang riba kecuali dalam nasi'ah. Apa maknanya? Umumnya begini. Mereka faham bahawa riba ini, kalau hari ini kita pinjam 100, bayar balik 120. 20 tu riba. Itu saja mereka faham pada waktu itu, riba an-nasi'ah. Mereka tidak pernah dengar, tidak pernah faham tentang riba al-fadl. Apa makna riba al-fadl? Riba al-fadl maknanya kita tak boleh jual sama jenis, ada lebih, ada kurang. Bermakna saya jual, saya ada tamar. Tamar apa? Saya ada tamar balah. Balah ni mana tamar kering yang tak berapa sedap, ya. Saya tak boleh tukar dengan tamar seperti contoh ambar. Ambar ni low, high quality, ya. Jadi tamar ambar 1 kilo, tamar balah 2 kilo. Saya tukar. Logically memang sah. Pasal apa? Logically saya kata. Sebab apa? Tamar ni balah ni low grade, lower grade, kan? Tamar ambar ni higher grade, contoh, kan? Jadi fair lah 2 kilo tamar balah, 1 kilo tamar ambar. Tetapi sebenarnya dari segi hukum itu adalah riba. Kenapa? Kita tidak boleh tukar dua benda yang sama, ada lebih, ada kurang. So what happen? Kalau saya ada tamar ambar 1 kilo, saya nak tukar dengan tamar balah yang lower grade, tetap dengan 1 kilo juga. Jadi macam mana Ustaz? Rugi. In that case, saya kena ambil ambar tersebut, atau saya kena ambil balah, saya tukarkan dengan bali mungkin. Dapat bali mungkin 3 kilo. Mungkin dapat 3 kilo, saya tukar dengan ambar 1 kilo. Dan cuba okey, tak ada isu. Jadi benda ni berlaku dalam hukum syariat. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab wal-fidda bil-fidda, ya. Wat-tamar bil-tamar wash-sha'ir bil-sha'ir wal-burra bil-burr, sampai ila akhir hadis, ya. Mereka tak jumpa hadis ni pada peringkat awal. Jadi Abdullah bin Abbas yang faqih ni, dia pasal dia terlalu muda, ya. Saya dah sebutkan Abdullah bin Abbas ni radhiyallahu anhuma, beliau lahir kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW wafat, umur dia baru 13 tahun. Okey, Abdullah bin Abbas waktu Nabi SAW wafat tahun 11 hijrah, umur dia kurang lebih 13 tahun. Jadi mungkin pada peringkat awal, dia ni mungkin banyak benda yang dia tak dengar daripada Nabi SAW. Mungkin ada benda-benda yang dia tak dengar daripada Nabi SAW. Dia terlalu muda. Sama juga isu Nabi SAW masuk Kaabah, dia setuju. Semua ulama setuju ijma'. Tapi adakah Nabi SAW sembahyang dalam Kaabah atau tidak? Abdullah bin Abbas kata tidak. Yang mana sahabat-sahabat lain banyak tak setuju. Sebab waktu tu mungkin terlalu muda, dia tak nampak. Dia tak ada kat situ mungkin, ya. Jadi that's why Abdullah bin Abbas pada peringkat awal mengatakan tidak ada riba yang barter trade semua, tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa hadis tersebut. Setelah dia jumpa hadis tersebut, dia rujuk balik kata-kata dia dan dia ikut
apa yang telah difatwakan oleh sahabat-sahabat yang lain setelah dia jumpa hadis yang berkaitan. Ini pun antara sebab kenapa boleh berlaku khilaf dalam fiqhiyah, ya. Okey, kemudian naqdul mar'ati sya'raha 'inda al-ightisal. Okey, iaitu hukum perempuan yang ketika mandi junub. Perempuan-perempuan yang mandi junub ikut pada fatwa Abdullah ibn Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As. Ini semua ada sahabat-sahabat yang faqih. Ya, sahabat-sahabat yang faqih bermakna salah satu daripada arba'atul abadilah, 4 orang Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, 4 orang, ya. Ini 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, dan salah satu Abdullah bin Amr bin al-As. Beliau berpandangan pada peringkat awal bahawa perempuan-perempuan bila mandi hadas, ya, mereka kena mandi, kemudian kena gosok kerik, gosok kepala mereka sampai air itu kena dekat dia punya dekat dia punya kulit kepala. Kalau tidak sah. Jadi seorang perempuan telah mengadu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seorang sahabat Nabi SAW, isteri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, dan beliau antara generasi perempuan yang faqih, yang faham tentang hukum agama, sebab beliau banyak belajar dari Rasulullah dan paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Abdullah bin Abbas kata ajaban, Aisyah radhiyallahu anha kata ajaban, pelik. Kenapa Abdullah bin Amr bin As suruh perempuan-perempuan mandi kerik rambut dia? Apa sahaja tak suruh syukur sekali? Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi tidak begitu, bukan begitu. Aku pernah mandi di zaman Nabi SAW. Aku mandi dengan Nabi SAW. Bila kita mandi junub, kita cuma curahkan air saja. Tak payah kita nak kena ambil air keruk sampai kena kat kulit kepala. Tidak. Sebab perempuan yang tanya ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah, aku ni jadi perempuan yang rambut aku ni kerinting. Mana besar, lebar, kerinting dan tebal, maknanya kan rambut dia. Jadi susah kalau nak kena dekat ni kulit kepala. Mustahil. Rambut aku pun terpintal-pintal, dia kata. Jadi itulah jawapan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana beliau mengatakan, aku sendiri mandi dengan Nabi Muhammad SAW sebagai suami isteri. Aku mandi hadas. Bila aku mandi, aku curahkan air, siramkan air. Tak pun aku kerik sampai kena kat kulit kepala. Macam itu nak kena botakkan kepala, nak kena cukur macam itu. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin al-As ketika dia mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini, beliau pun telah menarik balik pandangan beliau pertama. Beliau telah mengikut pandangan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya. Begitu juga, ini contoh yang lain supaya lebih jelas, ya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada peringkat awal, Sayyidina Umar Al-Khattab ni bukan carang-carang orang. Saya pun tak biasa sebut banyak pasal beliau, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, beliau pada peringkat awal mengatakan mana-mana laki-laki ataupun perempuan yang dalam ihram, ya, ketika dah pakai ihram walaupun belum jatuh niat. Saya ulang sekali lagi, laki-laki atau perempuan atau laki-laki yang dah pakai ihram, 2 kain itu semua, dah get ready nak jatuh niat tapi belum jatuh niat, maka dia tak boleh pakai wangi-wangian. Atib, okey, maka hukumnya adalah haram, boleh kena dam, okey. Tetapi apabila Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dapat tahu tentang fatwa Sayyidina Umar Khattab dalam masalah ini, beliau telah menyangkal dengan cara ilmiah lah, bukan menyangkal dengan cara biadab, tidak, menyangkal dengan cara ilmiah, ya. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ihram wa lam tuhrim. Maknanya apa? Aku sendiri telah memakaikan wangi-wangian di tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW dalam pakaian ihram walaupun Nabi SAW belum menjatuhkan niat ihram. Bermakna apa? Maknanya benda ni harus begitu. Boleh pakai tip, boleh pakai ni apa nama ni wangian sebelum jatuh niat ihram walaupun dalam keadaan sudah berihram. Ini maksudnya, ya. Jadi dalam bab ni para hadis sekalian, Sayyidina Umar Khattab seorang yang faqih, seorang yang besar ilmu ni, yang umurnya hebat, maqamnya hebat, ya, dia jauh lebih tua daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tetap juga menarik balik pandangan beliau dan berpegang kepada pandangan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila beliau mendapati hadis yang dibacakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ataupun pengalaman Sayyidina Aisyah sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey.
Okey, saya bagi satu lagi contoh, sadrul haid qabla tawafil wida'. Ya. Dalam segi satu hukum tuan-tuan, iaitu tentang tawaf wida', orang buat haji, ya. Tawaf wida', tawaf wada' orang buat haji, pada peringkat awal ramai sahabat berpandangan bahawa wajib kena tawaf wida' sebelum keluar daripada Mekah. Ya. Bermakna semua across the board, ya. Semua, everybody, no exception, lelaki baik, perempuan baik, kena tawaf wida' sebelum mereka keluar daripada kota suci Mekah. Itu menjadikan akhirul ahdi, perkara yang terakhir yang mereka buat ketika di Mekah sebelum mereka keluar daripada Mekah. Lepas tu terus keluar. Okey. Tetapi tuan-tuan dan Allah sekalian, macam mana pula dengan perempuan yang datang haid? Pada peringkat awal, sahabat-sahabat yang besar-besar, termasuk Sayyidina Umar Khattab sendiri pun tuan-tuan, mereka berpandangan bahawa pada peringkat awal, bahawa semua orang, termasuk perempuan-perempuan yang dalam haid pun, mereka kena juga bertawaf wida'. Tidak ada pengecualian. Sehinggalah mereka jumpa satu dalil bahawa Rasulullah SAW memberikan pendepasan, memberikan exceptional kepada perempuan-perempuan yang dalam keuzuran, iaitu dalam haid ataupun nifas, ya. Normally haid lah, ya. Jadi maknanya kalau perempuan-perempuan yang dalam haid, mereka dapat pendepasan daripada Nabi SAW agar mereka tak perlu buat tawaf wida'. Sesudah itulah barulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW tukar balik dan rujuk balik fatwa mereka dan ikut setelah mereka bertemu dengan dalil dan hadis yang berkaitan dengan hukum ini, ya. Jadi perkara yang kedua, sebab kedua, adamul ittila'i 'alal hadis, tidak bertemu, tak berjumpa pada peringkat awal dengan hadis yang tentang berkenaan tadi itu, ya. Ini dia. Alright. Yang ketiga ialah asyakku fi thubutil hadis. Okey, antara sebab khilaf ialah juga asyak fi thubutil hadis. Maknanya ragu-ragu tentang kesabitan hadis tersebut. Ada ke tak ada hadis ni? Betul ke tak betul? Ini pun boleh berlaku, ya. Jadi kadang-kadang contohnya tuan-tuan, saya bagi contoh semasa tak mengizinkan saya untuk terlalu panjang kat sini, ya. Okey. Tentang nafqatul mabtuta wa saknaha. Baik. Satu isu kat sini tuan-tuan tentang nafkah, ya. Perempuan yang diceraikan dengan talak 3. Mana talak bain, ya. Talak bain ni maknanya apa? Talak bain ni talak yang tak boleh dirujuk lagi. Kalau talak yang raj'i, ya, boleh rujuk. Talak 1 atau talak 2 masih boleh rujuk. Tapi talak bain ni dah tak boleh rujuk balik. Dia ada pecahan lah. Ada bain bainuna sughra, ada talak bain bainuna kubra. Nanti kita akan sentuh, Dah tak boleh itu bab munakat. Tapi saya nak katakan talak 3, ya. Adakah kena apa kata? Kena adakah hukum talak 3 ni macam mana? Kena bagi nafkah? Kalau kena bagi nafkah macam mana? Nafkah, makan, minum dan tempat tinggal kena wajib ke tidak? Macam mana? Ya. Di sini ulama-ulama beza pandangan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an berpendapat bahawa seorang perempuan yang diceraikan dengan talak bain, itu talak bain maknanya talak yang tak boleh rujuk, ataupun talak bain yang maknanya 3 talak sekaligus, ataupun tiga talak 3 kali talak, maknanya 3 talak sudah habis, okey, sekali, 2 kali dan 3 kali. Maka pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada peringkat awal mengatakan bahawa hukumnya adalah wajib beri nafkah, makan minum dan tempat tinggal. Ini pendapat siapa? Pendapat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Okey, berdasarkan Umar Khattab ni bagi dalil. Kenapa? Dia bagi dalil secara umum, iaitu dalam surah At-Talaq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Subhanallahul azim. Jadi berdasarkan pada ayat ini, Sayyidina Umar Khattab berpandangan bahawa perempuan ni bila ditolakkan dalam Islam, Allah SWT wajibkan nafkah tempat tinggal. Maknanya mereka tak boleh keluar daripada rumah secara umumnya, ya.
Bila tak boleh keluar daripada rumah, dia mesti tinggal kat rumah walaupun talak 3, maknanya suami wajib berikan nafkah tempat tinggal. Okey, siapkan. Kemudian keduanya, kalau nafkah tempat tinggal diberikan, dia tak boleh keluar rumah, macam mana dengan nafkah makan? Sudah tentulah dia kena bagi sekali. Ini pendapat siapa? Pendapat Sayyidina Umar Khattab. Secara umum dia ambil ayat tersebut. Tetapi ada pula satu lagi dalil, satu lagi perempuan yang mendakwa bahawa beliau telah diceraikan oleh suaminya. Okey, seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya tu dihukumkan oleh Nabi SAW tak perlu bagi nafkah tempat tinggal, tak perlu bagi nafkah makan minum. Ini pendapat beliau. Beliau kata seorang perempuan ni dia mendakwa waktu dia diceraikan oleh suami dia, Rasulullah SAW menghukumkan tidak ada nafkah makan minum, tidak ada nafkah tempat tinggal. Alright. Jadi perkara sampai pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tak setuju langsung, ya. La na'khudhu qawla imra'atin, ya. La na'khudhu qawla imra'atin la nadri sahihun am nasi, ya. Maknanya kami tak ambil kata-kata seorang, maaf ni kata seorang Khattab, kami tak ambil kata-kata seorang perempuan yang mana kami tak tahu, tak pasti sama ada dia ingat ke dia lupa. Dia tahu ke dia lupa, kita pun tak tahu. Umar Khattab kata dia tak setuju dengan apa hadis ni, sebab dia meragui hadis tu. Dia meragui yang Nabi SAW buat macam itu, ya. Sama juga seorang lelaki pun pernah menghukumkan benda yang sama. Pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali mengatakan nahnu la na'khudhu qawla arabi bawal ala khibayh mukhalifan kitabullah wa sunnah rasulih, ya. Kami, Sayyidina Ali kata, kami tak akan ambil kata-kata Arab Badui yang kencing merata ni, ya. Kata Sayyidina Ali, ada dalil dalam kitab, Sayyidina Ali marah dalam bab ni, yang mana kata-kata beliau ni bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya, ya. Jadi dekat sini asyakku fi thubutil hadis, maknanya sahabat-sahabat pun meragui tentang kesabitan hadis tersebut. Jadi mereka tak ambil, mereka berpegang pada umum, ya. Jadi keseluruhannya secara ringkas saya katakan, dalam mazhab Syafi'i, ramai ulama berpandangan bahawa dalam mazhab Syafi'i iaitu kita beri nafkah tempat tinggal, tapi kita tak beri nafkah makan minum. 3 kali cerai, wallahu a'lam. Baik. Yang seterusnya kita tengok asyakku fi thubutul hadis, tentang tentang tayamum daripada mandi junub. Tayamum daripada mandi junub. Ini pernah berlaku satu keadaan yang mana Rasulullah SAW sebut dalam hadis bahawa orang-orang yang bertayamum, ya, yang tak ada wudu, tak ada air nak wudu, maka mereka boleh bertayamum 2 kali tepuk, sekali muka dan sekali untuk tangan. Okey. Dan dalam Quran disebut fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, ya. Maka dalam Quran disebut tentang ayat tayamum, basuh muka, basuh tangan. Tetapi dalam hadis Nabi SAW sebut bahawa tayamum ni untuk ganti daripada wuduk. Sekarang ni ada seorang sahabat, dia dalam masalah ketika dia tengah-tengah padang pasir, dia berhadas, maknanya dia mimpi malam tu, tidur mimpi terkeluar air mani dia. Ya, bila terkeluar air mani dia tadi tu, maka dia tak ada air, tak cukup air, maka dia nak bertayamum, kan. Jadi dia tanya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu. Umar Khattab kata tak ada tayamum ketika untuk ganti mandi hadas. Jadi dia carry on tak sembahyang sampailah dijumpa air, tak berdosa. Tapi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu an menyangkal. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, kamu ingat tak satu masa dulu saya Ammar bin Yasir dengan kamu Umar Khattab, kita pernah berlayar pada zaman Nabi SAW. Maka apabila kita dalam keadaan berjunub, mana malam tu sejuk dan sebab kita gairah, kita tidur terkeluar air mani kita, ya, tanpa disengajakan, kemudian kita kita kena mandi junub, kena mandi hadas, tapi air itu tak cukup untuk minum, maka kamu tak sembahyang sebab kamu rasa tidak ada dalil yang mengatakan boleh tayamum ganti daripada mandi junub, tayamum untuk wuduk saja. Okey, tapi aku telah masuk
terjun dalam pasir, ya. Fatamakatu fi turab, aku masuk dalam pasir, aku lumurkan semua sebagai ganti pada mandi junub. Kemudian aku balik, kita balik jumpa Rasulullah SAW, Nabi SAW senyum saja. Nabi menyebut dalam hadis, maksudnya lain kali cukup kamu sapu muka dan sapu tangan, tak payah stand dalam pasir walaupun kamu dalam keadaan berjunub. Jadi Sayyidina Umar Khattab tak berapa setuju sebab Sayyidina Umar Khattab terlupa. Betul ke tak? Dia dah terlupa sebab benda itu dah lama, ya. Jadi ini bab kita panggil asyakku fi thubutil hadis. Beliau ragu-ragu dalam keadaan hendak menetapkan hadis itu. Sama ada hadis itu betul atau tak betul, atau berlaku atau tidak, mereka ragu-ragu. Ini berlaku, ya. Alhamdulillah. Baik. Dan kemudian ni kita tengok dalam bab satu lagi, mirathul jaddah, ya. Mirathul jaddah. Mirathul jaddah ni apa? Tentang hukum seorang nenek dalam hukum fikah. Ya. Hukum seorang nenek dalam fikih, bermakna dalam faraid. Jadi ada satu keadaan seorang perempuan jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selepas wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Jadi aku ni ada cucu aku pelihara dari kecil sampai besar, dia meninggal dunia sebelum aku, dia ada harta, tak ada apa bahagian untuk aku. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ma laki fi kitabillah min syai'. Aku tak jumpa pun satu benda, satu apa pun untuk kamu, ya. Ma laki fi kitabillah min syai'. Aku tak jumpa pun apa-apa hukum untuk kamu sebagai nenek ni, tak ada, ya. Tapi nantilah aku tanya pada sahabat-sahabat lain kalau ada. Jadi pendekkan cerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada sahabat-sahabat lain. Ada sahabat yang kata, saya menyaksikan Rasulullah SAW pernah memberi pada seorang nenek 1/6. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada seperti meragui benda ni. Betul ke? Aku tak pernah jumpa. Betul ke? Tak apa, siapa lagi yang dengar hadis ni? Ada satu lagi, Muhammad Mughirah bin Syu'bah. Dia mengangkat tangan, aku pendengar, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Abu Bakar Siddiq, aku pendengar, ya. Jadi bila dah dua orang dengar, okey, baru Sayyidina Abu Bakar Siddiq boleh terima. Maknanya okeylah, aku boleh berhukum dengan benda ni. Tapi pada peringkat awal beliau masih ragu-ragu. Satu orang yang cakap dia dengar, yang lain siapa lagi yang dengar. Ini pun satu bab yang menjadikan ulama-ulama beza pandangan dalam masalah fiqhiyah, ya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang antara sebab yang lain juga ialah al-ishtiraku fil lafz. Itu apa? Iaitu maknanya lafaz yang sama mengandungi dua maksud. Okey, lafaz yang sama mengandungi dua maksud. Paling senang sekali dalam Quran ada satu lafaz kita panggil quru. Quru, qaf ra waw hamzah, ya. Quru. Jadi quru ni apa? Quru ni dalam bahasa Arab boleh makna dua. Pertama boleh makna haid, yang kedua boleh makna bersih, suci, tuhur, ya. Boleh makna haid, boleh makna tuhun. Boleh makna haid, boleh makna suci. That's why kita kata, ya, perempuan-perempuan yang diceraikan, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang ditolakkan oleh suaminya, hendaklah mereka menunggu mereka punya iddah selama 3 quru. 3 quru. Jadi quru dalam bahasa Arab boleh makna haid, boleh makna suci. That's why dalam fikir ulama-ulama mazhab beza pandangan. Ada pandangan kata quru di situ makna haid. Jadi ada pandangan, okey, ada setengah mazhab kata pandangannya berarti kalau perempuan yang dia ditolak oleh suaminya, dia punya iddah 3 kali haid je. Maksudnya sekali datang haid bersih, 2 kali haid bersih, haid yang ketiga datang dah bersih dah. Maknanya haid yang ketiga datang dah lepas iddah, dah habis iddah. Ya. Ini pandangan siapa? Sebagian mazhab. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Tidak. Quru di situ maknanya suci, bukan makna haid. Bermakna 3 kali suci daripada haid. Pertama haid bersih, kedua haid bersih, ketiga haid bersih, baru dia habis iddah. Itu maksudnya, ya. Jadi ada khilaf di kalangan mazhab. Kenapa? Kerana ada ayat Quran yang kalimatnya tu mendatangkan 2 makna. Itu maksudnya, okey. Okey, kedua adalah lafaz, okey, tentang perempuan. Ini satu bab yang saya contoh kat sini, okey. Ada satu bab yang mana kalau seorang tadi itu berzina tanpa bernikah, ya,
Adakah contoh begini, seorang lelaki dia berzina dengan seorang perempuan tapi dia tak bernikah. Jadi adakah anak perempuan tersebut boleh dikahwini oleh lelaki yang berzina tu ataupun tidak? Ini maksudnya contoh-contoh. Contohnya begini. Kenapa sebabnya berlaku? Sebab kalimah nikah. Kalimah nikah ni ada dua makna. Kadang-kadang ulama bermakna dukhul, makna persetubuhan namanya nikah. Kadang-kadang nikah ni bermakna nikah yang mana kita faham nikah kahwin. Nikah yang ada lafaz, ada ijab dan qabul dan sebagainya. Ya. Jadi ulama-ulama khilaf dekat sini. Ada setengah mazhab lain mengatakan, kalau katakan, contoh maaf dengan nama sama Abu dengan Joya lah katakan, Abu dengan Joya pernah matai-matai ke apa ke, ada relationship, kemudian berzina, na'udzubillah dzalik, kemudian tak jadi kahwin. Okey, kemudian Joya ni dia lepas tu dia kahwin, dia dapat anak. Okey, Jamilah ke, minta maaf kerana sama. Jadi lepas 20 tahun Abu ni nak kahwin dengan Jamilah. Sekali dia dapat tahu bahawa ibu Jamilah ni adalah Joya, yang mana dia pernah berzina dulu. Jadi adakah dia boleh berkahwin dengan Jamilah ni sebab dia dah pernah berzina dengan mak dia dulu? Ya. Dalam mazhab Syafi'i boleh nikah. Kenapa? Sebab lafaz nikah dalam Quran ini bermaksud nikah yang dengan cara halal. Tapi kalau dalam mazhab yang lain ada mengatakan tidak, nikah kat situ bersetubuh. Bila dia bersetubuh, walaupun bersetubuh dengan cara tak halal, berzina pun dah tak boleh kahwin. Ini khilaf di kalangan ulama. Okey. Jadi ini antara sebabnya. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey. Saya ada lagi beberapa contoh ya tentang adakah halal memakan daging yang diburu oleh orang yang sedang dalam ihram ya. Dalam kita faham, orang dalam ihram dia tak boleh memburu untuk makan, tak boleh ya. Tapi sekarang ni ada daging kambing ke daging rusa depan dia yang diburu. Yang diburu, daging rusa depan dia yang diburu. Jadi dia bukan dia yang berburu, orang lain yang berburu. Tapi adakah dia boleh makan? Ataupun tidak? Ini ada khilaf sebab lafaz tersebut ada mengandungi dua makna secara umumnya ya. Jadi dalam setengah mazhab kata tak boleh makan langsung, tak boleh. Pasal apa? Buruan bukan mesti dia yang berburu. Siapa yang berburu pun dia tak boleh makan. Tapi ada pandangan kata dia boleh makan sebab bukan dia yang berburu. Dia boleh makan daging buruan tapi bukan dia yang berburu. Ini ada khilaf. Okey. Baik, kemudian yang terakhirnya ialah ta'arudul adillah ya. Bertentangan satu dalil dengan satu dalil yang lain. Saya bagi contoh yang paling mudah kerana waktu menyemburui kita ya. Okey. At-tayammum darbatun aw darbatan. Tentang isu tayamum, ta'arudul adillah, bertentangan satu dalil dengan dalil yang lain ya. Dalam satu dalil Rasulullah SAW menyebut bahawa tayamum 2 kali tepuk. Darbatun lil wajhi, tepuk pertama untuk muka, tepuk kali kedua untuk kedua tangan. Okey, alright. Dalam satu dalil yang lain, hadis yang lain, dua-dua sahih ya. Nabi SAW menyebut sekali tepuk untuk muka dan tangan. Okey. Jadi ini bab kena faham. Okey. Ta'arudul adillah. Okey. Jadi nampak macam bertentangan. That's why ulama beza pandangan. Kalau ulama hadis biasanya mereka ambil dalil yang kedua. Dia kata cukup satu kali tepuk sapu muka dan sapu tangan. Tak payah 2 kali tepuk. Sebab dia berpegang pada hadis yang kedua. Tapi golongan fuqaha biasanya mereka berpegang pada 2 kali tepuk muka dan tangan. Kenapa? Sebab mereka lebih afqah, mereka lebih faqih, mereka lebih faham tentang apa yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hadis tersebut ya. Maksud Nabi SAW 2 kali tepuk muka dan tangan itu lebih betul. Yang sekali tepuk muka dan tangan itu ialah hanya ketika Nabi SAW nak cakap pada seseorang tentang dia tak payah masuk stan dalam pasir ya. Sebab tadi Ammar bin Yasir masuk stan dalam pasir, Nabi senyum, Nabi kata tepuk muka dengan tangan saja, untuk muka dan tangan. Jadi ada banyak fuqaha kata sebenarnya maksud tetap 2 kali tepuk, cuma nak kata dengan Ammar bin Yasir tak payah stand dalam pasir, itu saja maksudnya. Dan kebanyakan fuqaha berpandangan 2 kali tepuk ya. Itu disebabkan apa? Khilaf ta'arudul adillah. Boleh beza pandangan. Ini apa ni? Boleh beza ni nampak hadis tu macam bertentangan. Malahan tidak ya. Itu maksudnya. Baik. Kemudian nikahul muhrim bil haji wal umrah. Okey. Tentang hukum seorang yang dalam ihram bernikah, sama ada ihram haji ataupun ihram umrah.
Ya, apakah hukumnya seorang yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang bernikah ketika dalam ihram haji ataupun ihram umrah, ya. Okey. Di sini ulama khilaf. Ulama jumhur kata tak boleh, perempuan lelaki yang dalam ihram tak boleh berkahwin. Tak boleh mengahwinkan pun. Kalau kahwin kan tak sah. Ya. Tapi ulama Hanafi dalam mazhab Hanafi kata boleh kahwin bagi orang yang dalam ihram, cuma makruh saja. Ya, boleh jadi wali pun tak ada apa-apa. Kenapa khilaf tuan-tuan? Kenapa ada khilaf dalam bab ni? Sebab antara sebabnya ialah ta'arudul adillah. Nampak adil itu macam bertentangan antara satu sama yang lain. Contohnya Rasulullah SAW dikatakan bernikah dengan perempuan bernama Maimunah Al-Harithah Al-Hilaliyah, ya. Maimunah Al-Harithah itu isteri wanita yang terakhir yang dinikahi Rasulullah SAW ketika Nabi SAW buat haji wida, ya, haji pada bulan 10 Hijrah, ya. Lepas tu dah tak boleh nikah dengan perempuan lagi, dah tak boleh, ya. Itu ada ayat yang mengatakan demikian. Kemudian ikut pada ramai golongan, ada sebagian orang mengatakan Nabi SAW bernikah dengan Maimunah ini dalam keadaan Nabi sedang ihram, belum halal lagi, ya. Tapi ada satu lagi dalil yang juga kuat, dua-dua dari Bukhari Muslim, ya. Mengatakan Maimunah Al-Harithah sendiri mengatakan bahawa dalam hadis, aku ni telah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Nabi SAW berihram. Maknanya setelah Nabi dalam keadaan yang halal, dah habis ihram, dah halal, baru ni Nabi nikahi aku. Jadi daripada dua-dua sahih Bukhari Muslim, dua-dua sahih, mana yang kita pakai? Ulama-ulama lebih aman nak pakai yang kedua. Kenapa? Sebab yang kedua ni dalilnya diriwayatkan oleh yang punya diri sendiri yang bernikah dengan Nabi SAW. Okey, justru itulah maknanya jumhur ulama kata tak boleh, kecuali mazhab Hanafi, ya. Wallahu a'lam. Kat sini ada ta'arudul adillah, ada bertentangan dari sudut dalil. Itu yang disebutkan, dan begitulah insya-Allah, dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang saya boleh terangkan, ya. Tapi mudah-mudahan cukup sampai kat sini insya-Allah. Dan saya akan pergi kepada hukum, ya. Hukum soal jawab yang diberikan kepada saya, ya. Antara soalan yang diberikan pada saya yang boleh saya bincangkan dekat sini pada hari sekalian, okey, iaitu okey, boleh Ustaz terangkan tentang miqat. Okey, miqat sewaktu kita nak naik haji atau umrah, ya. Jadi dia ada banyak miqat yang kadang-kadang ada orang ni keliru. Dan siapakah yang menentukan miqat? Adakah dia dalil yang menentukan miqat ataupun ulama-ulama ataupun sesiapa lain yang menentukan miqat? Okey, baik. Tuan-tuan mata Allah sekalian, secara umumnya miqat haji dan umrah ada dua, ya. Satu miqat luar kota Mekah, yang satu miqat dalam kota Mekah. So bagi orang luar yang bukan orang Mekah, macam kita, macam saya ni orang Singapura, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Afrika, orang Europe, orang Amerika, seluruh penduduk dunia ada orang Islam, alhamdulillah, ya. Jadi bila kita nak masuk Mekah dengan tujuan kita nak buat haji ataupun umrah, kita wajib masuk Mekah dalam keadaan berihram. Okey, kalau orang nak masuk Madinah dulu macam mana? Tak ada isu, dia masuk Madinah dulu tak payah ihram. Tapi daripada Madinah nak masuk Mekah, dia kena ihram. Okey, jadi ihram ni kita tak boleh ambil tempat suka-suka. Kita ada tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan siapa yang menentukan? Yang menentukan bukan Raja Saudi, bukan ulama, bukan fuqaha, bukan. Siapa yang menentukan? Yang menentukan Rasulullah SAW. Zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW tentukan, ya, mana miqat. Kita ada 5 miqat kalau luar kota Mekah. Bagi orang luar datang nak masuk Mekah, dia ada 5 miqat. Pertama, Ya Lamlam, tempat kita orang Singapura ambil miqat, iaitu kurang lebih 1 jam sebelum kita mendarat ke Jeddah. Okey. Kedua, Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Bir Ali iaitu miqat orang-orang Madinah ketika nak pergi Mekah. Waktu Nabi SAW nak buat haji, Nabi ambil miqat di Bir Ali, ya. Ketiga, Jofa. Jofa ni orang North African, Mesir, apa lagi, Libya, apa lagi, Tunisia, Algeria, Morocco, ni semua. Mereka biasanya akan ambil miqat di Jofa. Okey, kurang lebih 100 lebih kilometer, hampir 200 sebelum sampai ke Mekah. Yang ketiga ialah
Qarnul Manazil. Ini adalah miqat bagi orang-orang Kuwait dan sebagainya, orang-orang Riyadh sebagai contoh nak masuk, mereka akan ambil miqat daripada Qarnul Manazil. 4. Ya, 4 daripada zaman Nabi SAW. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab tambah lagi 1. Ya, itu Zatul Irq. Zatul Irq. Zatul Irq untuk siapa? Untuk orang-orang Iraq. Ustaz, kenapa zaman Nabi SAW tak ada untuk orang Iraq? Kenapa zaman Umar Khattab baru ada sat untuk orang Iraq? Difahamkan bahawa pada zaman Nabi SAW, orang-orang Iraq belum Islam lagi. Ya, bila orang Islam dapat menguasai Iraq? Pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Dalam satu peperangan kita panggil Ma'rakatul Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah. Ya, di situlah apabila peperangan Qadisiyah ini, bila orang Islam dapat menakluki Iraq dengan tentera Khalid bin Walid, kemudian dipecah dengan 3 orang lain dan sebagainya. Itu ada kisah dia sendiri, ya. Bila mereka masuk, dah dapat di-invade, mereka masuk Islam, dan Umar Khattab letakkan satu lagi miqat untuk mereka, ya, dan yang datang daripada Iraq. Jadi ini 5 daripada luar kota Mekah. Baik, sekarang ada soalan, Ustaz, saya ni bapa saya uzur, Ustaz, ya. Bapa saya orang tua, dia ada penyakit terkencing-kencing, maaf cakap, ya, dia tak boleh tahan nak terbuang air kecil. Jadi dia ni kalau masuk Mekah terus dalam keadaan yang belayar ni, dia agak stres, dia agak tertekan. Jadi dia bersaran, dia menyarankan agar dia tak nak buat umrah dulu. Bila dia masuk lepas daripada miqat nak masuk Mekah terus ni, dia tak nak buat umrah dulu. Kenapa? Dia nak buat umrah lepas 2-3 hari, dia dah sampai, dia dah stable, dapat ubat, dapat rehat, dia dah agak dalam keadaan stable, baru dia nak buat umrah. Ya, boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh, tapi dia kena dam. Apa damnya? Damnya ialah seekor kambing. Itu dia kena. Okey, sebab dia kena lintasi niat umrah atau berhaji, dia kena lintasi miqat mesti dalam keadaan berihram. Okey. Dan kemudian macam mana pula kalau satu orang tu datang Mekah, dia tak mau buat haji, tak mau buat umrah, dia tak niat haji umrah, dia cuma nak berniaga saja. Okey, dia nak berniaga, dia masuk Mekah, dia nak berniaga. Okey, macam ada syekh haji 2 tahun lepas, dia orang masuk haji Mekah, dia orang tak buat umrah, tak buat haji, tapi dia orang cuma nak berniaga. Maknanya dia orang ada important meeting ke sebagai contoh, dia tak niat buat haji atau umrah. Hukumnya tak apa, dia boleh masuk. Kalau tak buat haji dan umrah, tak niat haji dan umrah, dia boleh masuk, tapi dan dia tak payah bayar dam. Pasal apa? Pada awal niat dia bukan nak buat haji, bukan umrah, dia kena berniaga saja. Tapi saya jumpa ada seorang yang dia rasa tak sedap, dia tetap sembelih seekor kambing. Terserah pada dia, cuma tak dituntut. Okey, faham? So ini miqat yang luar Mekah, 5 tempat. Okey, miqat dalam Mekah, kita dah ada dalam Mekah, kita dah selesai buat satu umrah, dah settle, kita nak buat umrah kedua. Kita mungkin orang-orang Mekah yang nak buat umrah, dia tak payah naik helikopter ke, pergi dekat Bir Ali ke, pergi dekat dekat Yalamlam ke, pergi Jufa, tak payah. Ia pun masalah berbahaya. Jadi apa dia buat? Dia boleh ambil miqat dalam kota Mekah, iaitu Tan'im, Hudaybiyah dan juga Ji'rana. Ini 3 tempat. Okey, dan hendaklah kita faham, bila kita buat umrah, jatuh niat dekat 3 tempat, salah satu per 3 tempat ini, hendaklah kita berniat umrah. Tempat-tempat ini mesti berada di tanah halal, bukan tanah haram. Jadi siapa nak buat umrah, ya, dia nak jatuh niat nak buat umrah dalam kota suci Mekah, dia pergi ke tempat-tempat miqat ni, dia kena pastikan yang dia berada dalam tanah halal, bukan tanah haram. Itu hukum dia. Okey. Jadi 3 tempat bagi orang ahli Mekah. Saya ulang sekali lagi, Tan'im, Ji'rana dan juga Hudaybiyah. Semua ada sejarah. Lain kali kita terangkan sejarahnya, ya. Manakala luar kota Mekah ada 5 sudah sebutkan tadi, iaitu apa? Yalamlam, Bir Ali, Juhfa, Qarnul Manazil dan Zatul Irq. Ini 5 tempat. Yang 3 tempat dalam kota Mekah, Tan'im, Hudaybiyah dan juga Ji'rana. Itulah tentang yang boleh saya terangkan dalam masalah miqat, ya. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita jelas dan faham. Jadi di sini hari ini saya pilih satu sahabat, ya, yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapakah beliau, ya? Anas bin Malik ni beliau adalah orang Al-Ansar. Orang apa? Orang Ansar, bukan dia orang Madinah, dia bukan orang Mekah. Dia Al-Khazraji. Dia daripada kaum Khazraj. Maksudnya dekat Madinah ada 2, satu Aus, satu Khazraj, ya.
beliau ni daripada bangsa Khazraj. Ya, beliau ni hidup dengan Nabi SAW. Dia pada umur dia 10 tahun kurang lebih, dia hidup dalam rumah Nabi SAW. Maknanya dia dihantar oleh ibunya, ya, Sulaim, ibu nama Sulaim, ya, untuk beliau berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi dikatakan beliau daripada umur 10 tahun beliau khidmat dengan Nabi SAW sampai umur dia 20 tahun. Maknanya 10 tahun dia khidmat dengan Nabi SAW. Ya, jadi maknanya pada waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, beliau baru 10 tahun. 10 tahun. Jadi beliau lahir bila? Beliau lahir setelah 3 tahun Nabi SAW menjadi Nabi. Umur Nabi 43 tahun, beliau pun lahir. Bila umur Nabi 53 tahun, Nabi SAW berada di Madinah. Dia dah 10 tahun, dia masuk rumah Nabi SAW, dihantar oleh ibunya supaya khidmat Nabi Muhammad SAW. 10 tahun dia khidmat dalam rumah Nabi SAW. Jadi banyak dia belajar. Ya, beliau pernah menyebut tentang sifat Nabi Muhammad SAW, sangat penyayang. Pernah satu ketika ceritanya, Rasulullah SAW suruh Anas bin Malik ni pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bagi tinggalkan pesan. Ya, pasal apa? Pasal dulu tak ada WhatsApp, dulu tak ada message, dulu tak ada email, dulu tak ada Facebook. Jadi Rasulullah suruh pesan, sampaikan pesan pada Sayyidina Umar Khattab di rumahnya. Jadi Anas bin Malik ni masih budak-budak lagi, kan? Kita tahu 10 tahun, kita mungkin dalam umur mungkin 11-12 tahun, mungkin lebih kurang begitu. Jadi beliau pergi, on the way jalan tu dia terjumpa kawan-kawan dia pergi main-main. Dia terlupa pesan Nabi SAW. Jadi sampailah Nabi SAW datang, baru dia teringat. Maka Rasulullah tanya beliau, wahai Anas, sudahkah kamu tinggalkan pesan, sampaikan pesan aku pada Umar Khattab? Beliau kata, ya Rasulullah, aku terlupa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tak marah, tak jentik, tak pukul, jauh sekali, tak marah pun. Nabi SAW hanya senyum. Nabi faham psikologi budak-budak. Nabi SAW senyum, dan Nabi pun sendiri pergi ke rumah Sayyidina Umar Khattab dan sampaikan pesan, jumpa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitulah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu terlalu cinta pada Nabi SAW akan akhlaknya. Ya, dan Anas bin Malik ini telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Pertama doanya supaya Anas bin Malik ini dibanyakkan hartanya dan anak-anaknya, dan dipanjangkan umur dan diberkahi baginya, dan dimasukkan beliau ke dalam syurga. Ya, ini sunnah para sahabat. Hari ini tuan-tuan, sifat ni, amalan ini seolah-olah pupus dalam masyarakat kita. Kalau dulu saya masih ingat, waktu saya masih kecil-kecil, 80-an, 70-an, 80-an lah, saya masih kecil lagi. Waktu dulu biasa saya nampak, saya sendiri pun alhamdulillah, dengan berkat doa orang-orang alim, berkat doa orang saleh, dengan berkat doa para wali-wali Allah salihin, ya, mendoakan bila saya masih kecil, mereka mendoakan mudah-mudahan jadi orang saleh, menjadi orang alim, menjadi orang ahli agama dan sebagainya. Dengan berkah-berkah mereka inilah, alhamdulillah, Allah kurniakan saya sikit-sikit dari ilmu yang dapat saya manfaatkan bagi untuk masyarakat dan diri saya sendiri. Ya, jadi begitu juga banyak. Ya, jadi macam sekarang ni, bila kita bawa anak kita jumpa orang alim, orang soleh, minta doakan, ada puak-puak yang ketawakan. Apa salah awak suruh anak awak habib ke, kiai ke, ustaz ke, orang soleh ke, doakan? Awak confirm ke dia masuk surga? Astaghfirullahalazim. Ya, ini yang berlaku hari ini sekarang, sebab masyarakat dah tak percaya apa itu barakah. Itu barakah sudah pupus, itu barakah orang dah tak ambil lagi, orang tak percaya, orang agak ni karut. Sedangkan ini adalah amalan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka pun mereka minta doa. Mereka jumpa Nabi SAW, mereka minta doa. Dan Nabi SAW pernah sebut Umar Khattab, walaupun beliau hebat, jumpa Uwais Al-Qarni, minta doa. Itu sunnah Nabi SAW. Ya, kita minta doa. Tapi bukan maknanya kita doa, kita tak usaha, kita usahalah. Tapi kita minta doa yang baik-baik. Nampak orang, satu orang ni ahli masjid, tiap-tiap waktu pergi masjid, jumpa dia, minta doa. Mudah-mudahan saya dalam iman, anak-anak saya tetap iman, takwa dan sebagainya. Ya, begitulah maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi inilah Anas bin Malik yang dapat doa Rasulullah dengan pertama sekali Allah minta, Nabi doa kepada Allah, Nabi doa kepada Allah supaya Anas bin Malik panjang umur. Dia satu-satu sahabat antara sahabat yang hidup lebih 100 tahun. Ada satu riwayat yang satu kitab ini saya dapat cari, ada mengatakan Anas bin Malik hidup 107 tahun. Telah ada banyakkan anaknya, doa banyak anak.
anaknya sahaja dikatakan 100 mi'atun wa bid'atun wa ishrun. Maknanya bid'atun wa ishrun wa mi'ah. Maknanya 123 hingga 129. Bid'ah ni, bid'atun maknanya 3 hingga 9 dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ishrun 20. So 23, 29, 100. Maknanya 123 hingga 129. Zuriat dia yang sempat dikebumikan waktu hidup dia. Maknanya banyak anak dia, cucu dia, cicit dia, Masya Allah. Kalau hidup 1 lebih tahun, mungkin cucu, anak, cucu, cicit, cuit mungkin. Ya, 4 generasi mungkin dia jumpa. Ini berkat doa Nabi Muhammad SAW dari beliau. Dan diminta Nabi berdoa kepada Allah untuk beliau supaya dia ni murah rezeki. Jadi kebun dia berbuah setahun 2 kali. Luar biasa. Ya. Dan juga Nabi doa supaya dia ni masuk dalam surga. Ini doa Nabi sampai dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau orang yang banyak hartanya, banyak bersedekah, dan beliau telah meninggal dunia. Dia dah meninggal di Basrah. Sebab beliau ni panjang umur. Biasa lepas tu dah sahabat bukan kat Madinah saja, ada kat Syria, ada dekat Basrah, ada dekat Iraq dan sebagainya, ada dekat Kufah dan sebagainya. Jadi beliau wafat di Basrah dalam keadaan pada tahun 93 Hijriah. Panjang. Maknanya lepas Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah, beliau hidup kurang lebih lagi 82 tahun. Okay, 82 tahun lepas Nabi SAW wafat, 82 tahun lagi dia hidup. Dan dia wafat di Basrah, bukan di Madinah. Itu jangan pusat ni semua di Iraq dulu. Ya. Dan beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 2,286 hadis. 2,286 hadis. Banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Ini sikit sebab boleh saya sampaikan, mudah-mudahan ia bermanfaat. Dan insya-Allah minggu depan kita akan jumpa lagi pada topik-topik yang lain. Dan saya nak ingatkan bagi mereka yang ikut, minggu depan kita start pukul 8 kerana memandangkan maghrib lambat. Ya. Kalau maghrib sebelum pukul 7 kita boleh start 7.45. Tapi maghrib agak lambat 7.20, 7.23 dan sebagainya. Dan memandangkan ramai orang bekerja yang agak kalang kabut, maka kita mulakan jam 8. Ya. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا فقه أهلنا وخرابات لنا في ديننا ملكوت أنثى وذكر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارهم في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.